Saya cukup gembira kerana dapat datang berjumpa dengan calon Tanjung Karang, Cikgu Rahayu dan pimpinan muda serta tetamu khas yang datang. Ibu Cikgu Rahayu juga ada, jadi sokongan keluarga paling penting untuk calon buat kali pertama. Baiklah, saya nak mulakan dengan berita mengenai bagaimana Presiden UMNO memberi layanan kepada pimpinan menteri dalam kabinet yang dilantik oleh Perdana Menteri UMNO sendiri. Jadi, Tan Sri Muhyiddin semasa menjadi Perdana Menteri telah melantik satu barisan kabinet yang beliau cukup percaya boleh membawa perubahan ataupun boleh melakukan kerja dalam kabinet. Tetapi kita semua boleh saksikan semasa PKP, memang para menteri dalam kabinet Tan Sri Muhyiddin dia kurang perform. Saya sebenarnya rasa ada banyak yang tak perform langsung, tak buat kerja semasa PKP. Dan kebanyakan menteri semasa PKP sebenarnya dia tak perlu banyak program, dia tak perlu pergi banyak tempat. Sepatutnya mempunyai banyak masa untuk menghadiri mesyuarat, untuk membuat perancangan bagi rakyat. Tetapi kalau kita lihat semasa PKP itu, apa yang kita boleh lihat hanya pengumuman dalam televisyen setiap hari yang dilakukan oleh Ismail Sabri sebagai Menteri Kanan pada masa itu. Setiap hari beliau akan buat pengumuman berapa saman telah dikeluarkan semasa PKP. Itu sahaja pengumuman masa itu. Dan saya ingat lagi semasa itu banyak industri, banyak bisnes, semua ditutup semasa PKP, tetapi bila mereka nak buka semula, setiap hari dia akan buka sikit. Okey, hari ini kita nak bagi doktor gigi buka klinik. Kemudian kita kena bincang dengan industri baru kita boleh bawa senarai nama yang kedua. Jadi mereka tidak buat perancangan, bincang bersama sebenarnya siapa lagi yang tercicir, siapa lagi yang kita boleh bantu, tetapi kabinet itu pada masa itu mereka tiada perancangan. Dia akan buat, dia akan umum, kalau ada bantahan dia akan flip-flop, dia akan reverse, dia akan umum semula lagi. Selepas itu, Ismail Sabri diangkat menjadi Perdana Menteri dan kita semua mempunyai harapan bahawa mungkin kalau ada perubahan seperti itu, mungkin menteri baru yang boleh perform akan diangkat. Tetapi Ismail Sabri juga mengekalkan banyak pimpinan sedia ada yang dilantik oleh Tan Sri Muhyiddin. Yang paling kita sedih, saya rasa adalah Menteri Wanita Rina Harun. Walaupun beliau tidak banyak membuat kerja yang membantu dan melindungi kanak-kanak, tetapi beliau masih diangkat sebagai menteri bukan satu kali tetapi 3 kali. 3 kali beliau diangkat oleh 3 Perdana Menteri tetap jadi menteri. Jadi saya percaya kali ini, pilihan raya ini, bila mereka kata muda lawan menteri, sebenarnya bukan sahaja tanggungjawab melawan menteri itu patut diletak di atas beban bahu muda, tetapi sepatutnya tugas kita menolak menteri-menteri yang tidak perform supaya mereka tiada pintu lagi untuk masuk dalam kabinet. Tanggungjawab itu terletak dalam tangan semua rakyat Malaysia kerana gaji mereka dibayar oleh kita semua. Jangan biarkan muda sahaja pergi perjuangkan lawan menteri. Tidak sepatutnya berlaku. Semua rakyat Sepang mempunyai tanggungjawab besar untuk pastikan Rina Harun tidak terpilih lagi. Kita kena pergi kempen bukan saja di Tanjung Karang, tolong semua yang ada masa. Saya tahu ada banyak orang yang mempunyai masa semasa kempen untuk hadir ceramah ini, hadir ceramah itu. Tolong luangkan sedikit masa untuk pergi Sepang. Pergi Sepang, pastikan calon Perikatan Nasional di Sepang tidak diberi peluang sekali lagi untuk masuk kabinet. Kerana peluang ini untuk kita mempertahankan, melindungi kanak-kanak itu, kalau 1 kali sudah gagal, 2 kali sudah gagal, 3 kali sudah gagal, tak mungkin rakyat Malaysia boleh membenarkan menteri seperti itu masuk dalam kabinet kali keempat. Cukup kita. Cukup dengan Rina Harun. Ini bukan personal attack. Bila kita sebut pasal isu kanak-kanak, semua orang sepatutnya marah. Kerana kanak-kanak ini berbeza daripada semua rakyat Malaysia yang lain. Kita ini, kalau kita marah, kita ada email.
kita boleh tweet, kita boleh hantar mesej kepada menteri, kita boleh buat sidang media, kita boleh katakan kita marah. Tetapi kanak-kanak ini, kalau mereka sengsara, dia tak boleh berucap, dia tak boleh bersuara bagi mereka. Tahu tak dalam undang-undang, kanak-kanak dia tak boleh berikan apa-apa kebenaran. Kids cannot give consent under the law. Okay, bermaksud kanak-kanak ini, mereka perlukan orang lain untuk perjuangkan hak perlindungan mereka. Itu sebab dalam parlimen, kita perlukan seorang seperti Cikgu Rahayu untuk masuk, untuk ditambah dalam kerusi 222 orang untuk membantu golongan yang tidak mempunyai suara ini. Dan kita perlukan seorang yang mempunyai suara lantang seperti Cikgu Rahayu. Jadi balik kepada Ismail Sabri, kalau Ismail Sabri dan Zahid Hamidi tidak boleh melindungi menteri pilihan mereka sendiri seperti Nur Omar. Kita pilih orang yang kita percaya boleh buat kerja. Kalau kita sendiri yang pilih mereka, tahu tak siapa pilih Nur Omar untuk menjadi pengerusi Selangor Barisan Nasional di sini bertahun-tahun? Siapa pilih? Pimpinan UMNO sendiri. Pimpinan yang terdiri daripada Zahid Hamidi sendiri. Tetapi kali ini mereka tolak Nur Omar. Saya lihat tak masuk akal. Pengerusi Selangor Barisan Nasional, dia bagi watika kepada Tengku Zafrul untuk bertanding. Tapi diri sendiri dia tak ada watika untuk bertanding. Jadi saya tahu ramai pengikut UMNO di Tanjung Karang cukup marah kerana ini adalah satu langkah yang mereka rasa sangat menghina pimpinan mereka sendiri. Mereka fikirkan kalau boleh baiknya pimpinan UMNO bincang dulu dengan Nur Omar ataupun pemimpin yang lain supaya mereka tidak terkejut semasa pengumuman kenapa tak ada nama menteri-menteri ini, mereka digugurkan seperti itu saja. Jadi mantan Menteri Wilayah Persekutuan Syahidan Kasim juga kata tak baik layan mereka seperti itu. Sepatutnya bincang dahulu kerana mereka ini bukan orang sebarangan, mereka ini adalah menteri. Okey. Jadi kalau ada orang UMNO di Tanjung Karang yang marah dengan keputusan mereka untuk gugurkan Nur Omar, jangan bazirkan undi tersebut. Kalau marah, jangan boykot. Kalau marah, tunjukkan kemarahan anda dengan UMNO dengan keluar mengundi 19 November dan kita pilih calon muda. Itu adalah cara yang paling bagus untuk marah, untuk tunjukkan kepada pimpinan UMNO bahawa pengundi Tanjung Karang tidak bersetuju dengan pimpinan UMNO sendiri menggugurkan Nur Omar. Kalau itu adalah kemarahan anda, buat satu perkara yang positif kerana anda boleh bantu kita tukarkan kemarahan itu menjadi satu suara ataupun tindakan positif dengan membantu 30% rakyat Malaysia, kanak-kanak di Malaysia dengan mengundi seorang wakil rakyat seperti Cikgu Rahayu untuk mewakili anak-anak di Tanjung Karang. Itu adalah tanggungjawab besar pengundi Tanjung Karang. Translate your anger here into something positive. Tell UMNO, show UMNO, this is the right way to disagree with their decision to drop somebody like Nur Omar here, whom they love because they have voted many years for Nur Omar. Don't boycott the election, penduduk Tanjung Karang. Cikgu Rahayu ini saya kenal semasa saya menjadi Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Semasa itu saya bantu Datuk Seri Dr. Wan Aziza untuk menjaga kebajikan kanak-kanak, kebajikan warga emas, kebajikan OKU dan orang gelendangan di Kuala Lumpur. Jadi semasa itu saya tahu mengenai kerja yang dilakukan oleh Cikgu Rahayu. Dan Cikgu Rahayu juga banyak berbakti kepada anak-anak yang tiada kewarganegaraan di kawasan Parlimen Segambut. Ada mereka yang tak boleh masuk sekolah. Cikgu Rahayu ada pusat yang memberikan pendidikan kepada mereka. Mereka semua ini akan dihantar setiap pagi untuk ke sekolah tersebut. Dan bila saya lihat leaflet Cikgu Rahayu kata beliau kalau dilantik menjadi ahli Parlimen Tanjung Karang, beliau akan mewujudkan banyak lagi sumber pendidikan seperti perpustakaan.
Ada ramai orang selalu bertanya kepada saya, anda wakil rakyat DAP Henayo, anda tak boleh berbahasa Cina tapi pandai fasih dalam bahasa Melayu. Bagaimana boleh berlaku? Jawapannya senang sahaja. Saya dibesarkan di kawasan bandar seperti di Subang Jaya. Saya hadir di sekolah kebangsaan. Saya belajar di sekolah kebangsaan. Jadi semasa saya di sekolah kebangsaan, waktu kecil lagi, kawan baik saya adalah orang Melayu. Nama beliau Nadia Syamsuddin. Dan semasa kita kecil, masa itu masih selamat. Kita dibenarkan merayau-rayau. Zaman saya 40 tahun lalu, 35 tahun lalu, masa saya 9 tahun, kita boleh jalan merata tempat masih selamat pada masa itu. Dan pada masa itu, bagaimana saya meluangkan masa saya? Saya ingat sangat. Ibu Nadia akan hantar saya dengan Nadia ke perpustakaan Shah Alam. Kita akan dihantar ke sana untuk meluangkan 1 hari di Shah Alam. Tahu kenapa? Pada masa zaman dahulu di Subang Jaya, Shah Alam tak ada shopping mall. Kita tak ada tempat untuk melepak. Tempat lepak adalah perpustakaan. Jadi kita akan pergi perpustakaan, kita ada duit poket, kita akan beli curry puff. Dan 1 hari kita akan baca buku. Baca buku di perpustakaan Shah Alam. Oleh kerana pengalaman saya pada masa itu, ada sumber pendidikan yang disediakan oleh pimpinan Kerajaan Negeri Selangor pada masa itu, UMNO lah pada masa itu. Dan Sultan Selangor juga, beliau tuanku sangat prihatin mengenai perpustakaan di Shah Alam. Jadi kita semua tahu, dan saya pengalaman sendiri, perpustakaan itu sangat penting untuk kita melahirkan generasi yang akan datang yang sukakan ilmu. Itu sangat penting. Jadi bila kita ada wakil rakyat yang boleh tulis ini dalam leaflet, dalam manifesto beliau, saya rasa ini adalah satu manifesto yang luar biasa. Kerana isu seperti ini sebenarnya dia tiada nilai sensasi. Pengundi sebenarnya dia sukakan duit, dia sukakan goodies, dia sukakan bantuan apa, bantuan tunai atau apa-apa yang anda boleh lakukan. Hari ini saya pergi kempen di Segambut. Saya pergi kempen, ada seorang pakcik tanya saya, anda datang bagi saya leaflet saja ke? Calon-calon lain bagi saya beras. Saya kata, pakcik, sekarang adalah masa pilihan raya. Kita tak dibenarkan untuk memberikan apa-apa benda kepada rakyat dan pengundi. Itu adalah peraturan untuk kita bertanding dengan sihat. Jadi bila kita ada wakil rakyat ataupun calon yang meletak dalam manifesto beliau bahawa beliau mahu menambah sumber pendidikan di Tanjung Karang, anda tahu tak bagaimana susahnya untuk mencari seorang calon yang berfikiran seperti itu, kerana beliau berfikiran jangka masa panjang, bukan sahaja setakat 1 beg beras. Jadi anda mesti bantu berkempen dan pastikan. Poin terakhir. Okey. Pastikan kita pilih Cikgu Rahayu. Dalam parlimen kita ada banyak calon yang membawa suara. Suara kelapa sawit, suara bank, suara pelbagai industri. Tetapi untuk suara kanak-kanak, sedikit sahaja calon-calon ataupun wakil rakyat yang datang bersuara bagi pihak yang tiada suara. Jadi saya sebagai mantan ahli parlimen Segambut, dan kalau saya diberi mandat sekali lagi untuk masuk dalam parlimen untuk memperjuangkan isu kanak-kanak, saya berharap yang boleh duduk bersama saya di sebelah saya adalah Cikgu Rahayu, ahli parlimen Tanjung Karang. Saya doakan bahawa Cikgu Rahayu akan berjaya, kerana ini bukan sahaja untuk pengundi Tanjung Karang, tetapi untuk 9 juta populasi rakyat Malaysia yang masa ini tiada hak mengundi, tetapi mereka perlukan Cikgu Rahayu untuk membawa suara mereka masuk dalam parlimen, masuk dalam kabinet. Undi Cikgu Rahayu, undi muda di Tanjung Karang. Terima kasih.